Tak, bungkus. Okey, Assalamualaikum kepada semua. Minta share dulu. Hari ni saya kena getah. Okey, saya kena getah dengan sahabat saya. Dia update satu benda, dia kata suruh saya cerita tentang kehidupan saya. Okey, tak apa. Kita akan share insya-Allah. Waalaikumsalam kepada yang beri salam. Jom share. Okey, tak pernah-pernah saya cerita tentang life hidup saya dalam live ni, tapi hari ni insya-Allah lah saya akan cuba. Saya minta 500 share je hari ni. So kepada sahabat-sahabat boleh tengok baby saya sekali. 500 share saya minta. Cukup 500 share, insya-Allah saya sharekan. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Dah sampai dah. Okey, so mereka getah saya hari ni konon nak dengar tentang apa keistimewaan tentang hidup. Tak apa, kita share. Saya tak malu. Sebab apa? Selama ni apa yang saya ada ni pun atas berkat doa isteri saya, mak bapak saya, sahabat-sahabat saya. Okey, jom. Minta share. 361. Minta share 500 je. Ya betul, saya Bukit Gambir, Bukit Gambir Ledang. Okay, mohon share. Cukup 500 saya startkan cerita. Macam mana saya bercinta, macam mana saya jumpa dia. Okay. Dia nak cerita juga. Nak cerita juga? Baik. 484. Sikit lagi. First time ni nak buka cerita kocek sendiri ni. Sikit lagi. Okey, 559. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang selama ni menyokong saya walaupun dengan doa-doa anda untuk langkah ke hadapan, untuk membela ataupun bersuara untuk Islam dan juga menentang yang mana tak betul. Tak kira baik menteri, baik orang awam, baik gangster. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kabulkan doa kita dan akhirnya kami dapat seorang puteri cahaya mata. Hari ni dah cukup 30 hari. Okay, cukup 30 hari saya pun kena getah dengan member saya, sahabat saya. Kononnya suruh cerita tentang life. Macam mana boleh jumpa dengan isteri saya, macam mana kami boleh berkahwin dan macam mana saya boleh cool macam gini. Okay, tak apa. Saya pendekkan. Sebelum saya bercinta ni, saya seorang yang sangat-sangat serius. Maksudnya seorang yang sangat-sangat susah nak bergaul dengan orang. Ataupun lebih senang kata saya dah give up dengan hidup. Give up maksudnya saya dah tak ada apa orang cakap, tak ada kepercayaan pada hidup. So saya suka bawa diri sendiri. Saya lebih suka melepak persendirian, tanpa ada sahabat, tanpa ada member, tanpa ada siapa pun. So satu hari ada satu hamba Allah ni yang kenal saya. Okay, kenalkanlah saya dengan isteri saya ni. Bila kita berkenal tu mula-mula biasa-biasa lah. Okay, biasa-biasa. Tak bercinta pun. Just hi hoi je. Dah makan belum dah? Dah minum belum dah? So entah macam mana tah. Sedangkan kita ni selalu bergaduh. Susah sangat tau. Susah sangat. Apa orang cakap? Susah lah. Susah maksudnya susah nak memahami satu sama lain. Susah. Jangan selalu cik pasal. Saya ni seorang yang straight. Lepas tu seorang yang baran. Akhirnya entah macam mana Allah Ta'ala bukakan hati saya untuk jemput dia daripada you. Ambil daripada you. So dia pun cabar saya. Kan, untuk kononnya minta izin dengan bapak dia yang gangster tu lah kononnya. Okay, saya pun minta izin dengan bapak mentua saya, mak mentua saya. Mereka pun izinkan untuk ambil dia atau jemput daripada you. So kali pertama jemput kita biasa-biasa kan, malu-malu kucing. Lepas tu biasa dalam kereta cakap sepatah, jawab sepatah. So entah macam mana kerja Allah Ta'ala ni kan. Yalah, kita kena percaya kerja Allah Ta'ala kan. Maksudnya dalam masa yang sama tu kita berkawan. Tapi yalah, perasaan cinta ni kita tak memahami macam mana cinta tu.
So dalam masa yang sama tu ambil dia jemput daripada you, hantar dia balik, jemput dia daripada you, hantar dia balik. Entah macam mana saya boleh terfikir. Saya ajar dia tunang. So dia ketawakan saya. Dia kata apa? Tak nak lah. Bila dia kata tak nak, saya pun direct dengan mak mentua saya. Saya nak tunang anak makcik gini. Dia kata okey. Tiba-tiba je hantar rombongan meminang. Bila kata okey, saya pun cerita dengan saudara mara kan, member sahabat-sahabat nak meminang dia. So masa tu jelah bekerja kan. Bila bekerja ni simpanan pun tak banyak. So saya pun bajet yang ada tu saya bincang dengan mana grup-grup untuk jalankan pertunangan dia. So yalah, saya tak boleh lupa kan yang mana dah bantu saya seperti Budin dan juga lain-lain, Shima apa semua bersebahat untuk meminang dia. Okay, malangnya nasib saya ni. Malangnya nasib saya ni. Kena tangkap pula. Okay, hari kita nak meminang tu kena tahan dengan polis. Kononnya nak pergi beli baju. Saya betul-betul dendam lagi dengan polis trafik 2 ekor tu. Dekat tangkap kat tangkap, lebuh raya tangkap ni. So saya pun parking kereta kat tepi tu tengah discuss. Sebab apa? Saya tengah berangin, entah apa benda yang saya berangin. Kita gaduh mulut. Bila gaduh mulut, lepas tu parking tepi ngam-ngam polis pun sampai. Polis pun sampai, cek apa semua. Rupanya saya ada wanted 2009. Okay, ini bukan saya nak cerita tentang apa orang cakap saya ni hebat ke gangster, tidak. Saya nak cerita live kita yang kita berkenal sehingga kita ada anak hari ni Okay, bila kata wanted 2009 tu, polis tu pun tahan saya. Bawa pergi balai tangkap. Lepas bawa pergi balai tangkap apa semua, rupanya saya pun kena duduk hotel besi, free check in. Okay, hari bertunang pula. Hari bertunang pula tu. So dalam masa yang sama, baju tak jadi beli. Petang tu rombongan Minang pun sampai, cerita apa semua, sarung cincin semua siap. So alhamdulillah, dalam masa yang sama malam tu juga saya diambil oleh IO sampai ke destinasi apa semua. Kes tu rupanya saya dah settle lah. Jadi kes tu cuma file tak close. Jadi saya kena ambil balik. Malam tu juga saya balik lah. Bila malam tu juga saya balik, saya pun tanya macam mana. Saya pun fikirkan tak jadi tunang. Yalah, siapa nak pilih lelaki macam kita ni kan. Hari pertama pula nak tunang tu dah kena tangkap. So alhamdulillah kan. Alhamdulillah bapa mentua saya pun kira not bad lah. Mak mentua ni ada sikit hidung terangkat. Walaupun hidung dia kemek, jauh tak sedar diri tu kan. Dah lah hitam. Tapi itulah, bapa mentua saya ni dia kata kalau betul dia tak bersalah, dia akan balik malam ni ke besok dia akan balik. So alhamdulillah dapat balik malam juga. Lepas Isyak, IO pun bebaskan saya apa semua. So tak ada kes dah. So Waalaikumsalam ya kepada yang memberi salam. So dalam masa sama tu balik, masing-masing pun buat hal masing-masing, haluan masing-masing. So banyak kita bergaduh Rasa kita daripada bertunang sampailah nak kahwin. Daripada bertunang sampai nak kahwin. Saya dengan barang saya, tak pernah bercinta pun. Dia dengan dia punya menentang saya. Bermakna tak ada yang sweet. Tak ada yang sweet. So bila lepas kahwin tu apa semua, kita duduk KL. Saya rasalah kan, kalau perempuan lain ikan keli, ikan kembung, angkat kaki dah lama lambung. Sebab apa saya kata tu? Itulah keistimewanya bila kita jadi lelaki ni. Jangan sampai isteri kontrol kita. Bila isteri kontrol kita, bermakna kita bukan lelaki, kita pondan. Minta maaf kepada sesiapa yang terasa tu, lantak korang lah. Tetapi itulah, sebab tu Nabi kata apa? Sebagai seorang suami, haruslah bimbing anak dan juga isteri. Dan juga jangan lupa berikan nafkah kan. Dan juga hukum-hukum Islam. Dan mengajar kita. Lelaki ni adalah khalifah dalam rumah. Tapi ni nama khalifah. Okay, engkau sini pun tak betul pun payah juga betul. Berapa lama bertunang? Kita bertunang apa? 6 bulan. Kita bertunang tak sampai 6 bulan kot. 4 bulan tak? 4 bulan. Okay, ada duit terus jalan. Okay, so dalam masa yang sama tu, lepas kita kahwin, minta maaf, saya accident. Masa saya tunang tu saya accident, kaki saya crack. Lama juga bapak mentua saya, mak mentua saya jaga saya. Sebulan. Bulan puasa tak? Lepas tu lepas raya kita pun berkahwin apa semua. Dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala menguji saya. Banyak Allah Ta'ala menguji saya. Tapi alhamdulillah dengan doa ibu bapa saya, dengan doa para sahabat saya, doa kami dapat menempuh hidup kami dengan lebih orang cakap apa? Lebih selesa. Sedangkan
saya tak pernah mengharap di mak bapak saya, saudara saya. Pernah kita orang Pernah kita orang tidur atas kotak. Masih baru-baru kahwin dengan bajet yang cukup tinggi. Kan tak mampu lagi nak beli tilam, bantal. Ini bantal dia. Ini bantal dia. Ni baru nak sweet. Ni bantal dia. So, kita orang pernah tidur atas kotak. Toshiba lagi, jenama tau. Cuma tak tidur tepi jalan je lah kan. Okay. So, bila kata masa tu, dia masih lagi belajar kat UiTM Raub. Belanjaan pun besar. So, bila kata makan pagi, malam tak makan. Makan malam, pagi tak makan. Jadi, saya cekalkan hati saya. Saya kata, Ya Allah, apa sekalipun ujian yang kau beri pada aku, My baby first. aku mohon pada engkau, Ya Allah, berikanlah ujian yang aku dapat menempuh dan juga dapat aku terima. Apa ujian yang kau berikan pada aku. Jangan kau menguji aku lebih-lebih, Ya Allah. Kerana aku insan yang biasa, hamba-Mu yang biasa, aku takut, Ya Allah. Aku takut aku akan terpesong. Jadi Allah Ta'ala dengar isi hati saya. Sedangkan masa tu memang saya cukup jahil. Jahil lah sangat-sangat. Kan, tak pernah belah kesian pada orang. Bila saya rasa saya betul, tokek kedai pun saya belasah. Saya rasa kat kedai kan, tokek-tokek KL kalau cam muka saya cam lah dia orang kat saya. Kerja kedai makan juga. Kerja kedai makan. Habis semua dia kerja guna parah. Penebau tu canai kan. Tokek kedai makan saya pukul. Customer saya pukul. Mengikutkan baran sangat. Tak pernah fikir tempat orang. Tak pernah fikir tentang apa orang datang tikam kita. Dan tak pernah ada perasaan takut. Wallahi saya takut dengan Allah Ta'ala je. Tak pernah ada perasaan takut pada manusia ke, takut kena lock up ke penjara, tak ada dah. Masa tu memang hati memang orang cakap betul-betul cekal lah kan. So, lepas kita dah berkahwin apa semua, saya pun kerja, sambil kerja sana sini. Last kali saya cekal saya tak nak kerja dengan orang dah. Okay, saya nak cerita ni macam mana saya boleh maju hidup saya. Saya cakap saya tak nak kerja dengan orang. Saya cekalkan hati saya dengan ada duit dalam kocek saya RM150 saja. So bila ada RM150 tu, saya pun balik ke Johor. Gadai cincin kan? Oh yes. Gadai cincin tunang. Gadai cincin tunang, gadai mas perkahwinan, gadai gelang apa semua dah siap gadai. Lepas tu balik ke Johor. Mula buat kerja sendiri, buat ambil subkontrak sikit-sikit. Korek jamban, korek lubang jamban, bersihkan lubang jamban. Okay. Apa kerja kita dah buat? Kita dah buat semua benda. Saya naik atas bumbung, dia tukang hulurkan kayu. Saya pasang mozaik, dia tukang baju simen. Saya rasa kalau perempuan lain, saya rasa kan dah lama tinggalkan saya. Sebab apa saya kata yang tu? Tak semestinya semua perempuan dapat hidup susah dengan kita. Sebab apa? Zaman sekarang ni cinta monyet. Okay, cinta hanya kerana duit. Tak semua minta maaf, segelintir. Bila kata lelaki tu drop, lelaki tu tak ada harta, tak ada apa, perempuan tak akan tinggalkan lelaki. Banyak yang berlaku hari ni Dan ada segelintir lelaki pula bercinta dengan perempuan ni semata-mata nak duit perempuan tu. Okay. So kami ni belajar hidup daripada susah. Sehinggalah saya jumpa dengan satu Tan Sri ni. Saya tak nak sebut nama dia sebab Tan Sri ni sangat-sangat special bagi saya. Saya dapat job di Belah Utara. Saya sambung buat kerja kontrak beliau apa semua. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi saya kekuatan. Saya tak lupa salah seorang sahabat saya, abang saya ni, Zulkifli. Yo brother, harap awak tengok saya main live Ya, Abang Zul. Kaki lucah, kaki mencarut. Lu selalu maki gua M sama lu ni. Okey, kalau siapa yang kenal Abang Zul ni di Keluang, Johor, dia seorang pelukis. Okey, dia pelukis. Dia memang kreatif dalam bidang lukis. Dan dia punya otak memang gila punya. Gua respect sama lu bang. Dan dia selalu bagi saya semangat. Dia selalu sangat-sangat bagi saya semangat untuk saya langkah ke hadapan, maju ke hadapan supaya saya tak drop. Dan dia kenal saya. Saya ni seorang yang sangat-sangat gila. Saya takkan heran dengan apa yang orang cakap. Apa orang nak cakap, orang cakap lah. Tetapi saya nak sesuatu, saya akan langkah. Saya akan buat sampai benda tu jadi. Walaupun benda tu saya mula, saya starting, saya buat tak jadi, saya akan cuba sampai benda tu jadi. So, itulah hidup. Okay? Hidup ni, orang yang putus asa adalah sangat-sangat rugi. Allah Ta'ala memberikan kita ni akal fikiran, tenaga, jangan mengharapkan orang lain.
Tetapi bila kita mengharapkan orang lain, mengharapkan kocek orang lain, maka hidup kita tak lama kita akan drop. Okay. Yang kedua yang saya belajar daripada bapa saya dan juga guru-guru saya dan juga arwah tok guru saya yang mengajar saya silat dulu, kita sebagai lelaki ni, bila kita terlampau tunduk dengan isteri pun, rezeki Allah Ta'ala akan tarik. Dan isteri ni bila tak hormat suami, ataupun isteri ni selalu sangat sawah sangka pada suami, rezeki tertutup, pintu rezeki tertutup. Sebagai seorang isteri, dia kena percaya pada lelaki dia 100%. Kadang-kadang tak percaya juga. Kadang-kadang tu biasalah. Kan? So kan? Lelaki kau boleh percaya sangat. Kadang-kadang biasalah kan, kita bila kata viral ni kadang-kadang perempuan nak ambil gambar apa semua, so kita tak boleh cakap apa, tak boleh elak, betul lah. Tapi penjarakan tu kita jaga, kan? Bukan muhrim, bukan ni adik-adik kita kan. Tapi kalau dah jodoh tu apa salahnya? So dia banyak support saya. Saya kadang-kadang outstation, sebelum saya ada kedai makan apa semua saya outstation. Saya buat kerja di luar sampai seminggu, 2 minggu tak balik. Just call, tak ada video call lah apa semua tak ada. Just Bi nak makan dah. Ayah nak makan dah minum dah. So kita alhamdulillah lah, maksudnya sokongan isteri saya kuat untuk saya. Okay. Dan apabila saya terjebak dalam bidang Bantras Along, yelah, sebelum viral ni pun saya dah buat dah benda tu sebenarnya. Okay, banyak keluar duit coaching sendiri sebenarnya kalau orang nak tahu cerita. Sebab kita ni bukan macam sedikit-sedikit yang lain Macam saya buat satu kerja, saya keluar duit coaching saya sendiri. Bukannya saya minta tu lah sekian-sekian bayar, saya tak ada. Kecuali kutip hutang. Ya, dulu saya mengaku. Dulu dan juga sekarang masih kalau kata ada kerja-kerja maksudnya kutip hutang Kutip hutang yang mana orang tak bayar hutang, ada surat perjanjian ke apa yang mana ratus ribu juta, masih lagi saya kutip. Sebab apa? Itu kerja. Itu adalah kerja. Okay, tak ada situ tak ada hukum haram dan juga halal. Sebab apa? Itu kerja. Bila kita buat satu kerja ni untuk gaji, bermakna tak ada hukum haram halal situ. Bermakna halal gaji tu. Sebab apa? Kita bekerja. So kutip hutang. Maksudnya alhamdulillah lah. Sebelum ni Seremban satu kes, Datuk punya kes 1.5 juta. Alhamdulillah. Macam-macam orang pergi kutip tak dapat. Macam-macam orang pergi ambil duit tu tak dapat. Tapi bila saya turun padang, cerita elok-elok, okay, dengan grup-grup tu, alhamdulillah dia bayar. Setiap bulan dia bayar 10k, 20k, 10k, 20k sampai hutang tu habis. Dan bila saya start dalam Bantras Along ni, saya rasa banyak kali dah lock up tak payah cakap lah. Pergi rumah orang main serbu semacam je kan. Dulu korang pandai, lock up banyak kali lah. Jadi orang rumah saya ni cukup sabar. Dia punya sabar tu saya tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Tahap air batu yang beku kot. Ada apa-apa dia minta kan, dia puji dia macam biasalah. Ada surat putih dah siap. So bila kata macam gitu, banyak kali saya susah nak cakap. Berkali-kali apa masuk lock up sebab pukul orang, tarik kereta orang. Bila orang tak bayar hutang apa semua, tarik kereta orang, belasah along, pecahkan office along, pecahkan pub, apa tak buat, dah buat macam-macam. Sehingga mudarat diri saya. Okay, cuma saya ni bukan kaki main Facebook. Dan banyak yang bila kata saya berkahwin dengan dia, dia ajar saya supaya buat apa Facebook, dan juga supaya memperkenalkan kepada orang, dapat membantu orang, dapat tolong orang. Instagram pun tak tahu apa. Yes, sebab saya ni seorang yang sangat-sangat benci pada benda-benda ni. Sebab saya bukan kaki. So dari situ saya suka membantu orang. Sebab apa? Time saya susah dulu, saya dapat merasakan betapanya susah hidup kita ni bila kata tak ada orang membantu kita. Kita perlukan bantuan juga. Tetapi kalau kata asyik minta bantuan tu nak minta tenang namanya, kan? 4 kudrat tu sihat, kan? Tulang kaki tangan semua sihat, tak cacat, tapi asyik nak pinjam duit orang pun menyirap juga, betul? So asyik minta bantuan pun menyirap juga. Sebab apa? Sihat walafiat, tak ada apa-apa kata orang sakit. So saya pun dalam masa yang sama dapat nasihat daripada orang-orang atasan. Salah seorangnya yang saya hormat, yang saya kasihi, kan, YB Razak Kemas. Sebab apa? Ini bukan nak cerita pasal politik ya.
Sebab apa, setiap kali bila saya jumpa dengan YB Razak ni, saya anggap dia orang tua saya, sebagai bapak saya. Dan beliau datang merasmikan kedai saya amat bersahati lah. YB kat kawasan kita sini, kita bagi surat jemputan untuk suruh datang makan free pun tak nak datang. Surat tu pun tak selak, tapi tak apalah, it's okay. Okay, coming soon, okay, tengok je lah. So, saya dapat nasihat yang baik-baik. Daripada saya pakai rantai emas, cincin emas. Okay, mungkin ada orang seorang cakap saya bohong kot. Jadi kejap saya pergi ambil. Saya bagi bukti. Serius semua nak ambil. Okay. Terima kasih Raja Syahrizan. Memang malu lah ni. Okay. Ni bukan nak menunjuk bukan nak menunjuk bermakna benda ni sahabat-sahabat yang mana daripada semasa saya kahwin, grup-grup India, grup-grup Cina kan, yang mana kenal kita dia bagi. Bisnes apa? Macam bisnes, contraction. Apa ni lagi apa? Kedai makan. Jual beli kereta. Okay. Ni salah seorang member Cina bagi. Saya masih simpan lagi. Ni hari ni simpan kat rumah sebab apa? Bila sahabat buat permintaan untuk apa? Untuk cerita tentang live ni, saya kena ambil lah kan. Kalau tak, benda ni saya simpan tempat rahsia, tak boleh tunjuk. Okay. Dia panggil saya Big Brother. Betul-betul dia berikan B. Bukan babi B. Big Brother, okay. Ni rantai yang dia hadiahkan. Okay, ni salah satu rantai daripada, kalau saya panggil dia Saga. Okay. My best friend India. Dah sayang. Okay. Panas. Ni salah seorang Cina. Okay, daripada saya jahat, saya pernah bertempur dengan dia. Okay, pernah bertetak dengan dia. Ni hadiah daripada dia. Saya tak lupa. Saya tak simpan. Okay. Ni my best friend. Saya panggil dia York. Sekarang berada di Singapura. Okay. Awak promote apa? Emas ke apa? Nak jual emas? Ni my best friend juga. Okay. Raju. Hadiah daripada dia suka betul dengan ikan koi. Tak tahu apa yang dia suka. Dia kata ada orang. Tapi yelah, betul kot. Okay. Tak ada orang yang boleh ubahkan saya. Sebab apa? Tak ada orang boleh nasihat saya. Contohnya, B jangan pakai benda tu. Bro jangan pakai emas. Malah siapa tegur saya akan dapat penampar. Ini pengalaman lah. Okay. Siapa saja yang tegur saya akan dapat penampar. Maksudnya saya pernah tampar satu orang, senang kata Belal Surau lah. Okay. Belal Surau ni bila tegur saya, saya tampar dia. Okay. Tanpa belas kasihan, tanpa fikir apa-apa. Jawapan saya macam mana? Lu kubur lu, gua kubur gua. Tapi itulah, sejahil-jahil kita, akhirnya bila Allah Ta'ala bagi kita taufik dengan hidayah, kita sedar kita ni akan kembali pada Allah Ta'ala. Dan kita sedar bahawa dunia ni adalah tempat tumpangan sementara. Akhirat juga lah tempat yang sebenar-benarnya, tempat untuk kita ni. Jadi saya cari balik orang-orang yang saya pernah pukul, pernah bertumbuk. Saya minta maaf pada mereka. Jadi mungkin saya kat sini ada hutang dengan sahabat-sahabat ke siapa-siapa. Saya ada hutang. Okay, ada hutang dengan siapa-siapa yang saya saya lupa, tak bayar ke apa, boleh PM tepi saya, insya-Allah saya akan bayarlah. Okay. Orang fikir hidup jadi gangster, jadi something ni seronok, tapi sebenarnya tak. Sebab saya kata tak. Hidup jadi something ni, siang malam pagi petang kita tidur tak pernah lena. Sebab apa saya tak pernah lena? Bila kata sahabat-sahabat member ada masalah, bila dapat call kita akan ke tempat kejadian, kita akan berlari ke sana untuk settlekan masalah tu ataupun untuk lebih membesarkan masalah tu. Sehingga saya pernah kena tikam di pasar malam. Saya bagi bukti. Ni bukan nak tunjuk orang bukti. Inilah hidup jadi gangster. Inilah bila jadi hidup jadi gangster. Okay. Ada lagi parut, tapi itulah biarkanlah. Jadi tak ada apa faedah pun hidup jadi gangster ni. Tapi bila kata kita berdekat dengan Allah Ta'ala, yalah solat 5 waktu mungkin saya kadang tak lengkap, tak cukup. Tapi bila kita dekat dengan Allah Ta'ala, nikmat yang Allah Ta'ala beri ni,
tak habis makan. Betul tak? Tak habis makan. Daripada saya seorang yang namanya cukup buruk lah. Senang kata rekod buruk lah. Bila orang nampak saya je kan, tak payah banyak. Bila India tengok muka saya, India yang kenal saya, dia nampak muka saya kan, ayuh. Perkataan pertama dia akan sebut ayuh. Okay. Nombor 2 bahasa India dia akan jawab Vina pun eh. Okay. Bila pergi depan, apa lu cakap? Tak ada lah bang. Kita minum bang, minum. Itu biasa. Bila kita buat jahat dengan orang, kita fikir orang takut kita. Kita fikir orang respect kita, sebenarnya bodoh. Orang sebenarnya tak respect pada kita langsung pun. Malah orang benci dengan kegiatan kita, perbuatan kita yang kita buat pada orang selama ni. Malah orang doakan kita supaya kita cepat mati, cepat mampus. Tetapi Alhamdulillah, setelah saya kenal dengan isteri saya ni, dia banyak berikan saya sokongan. Apa benda lah, apa dah. Untuk saya berubah, untuk saya maju ke hadapan, untuk saya lebih kukuhkan ekonomi daripada tak ada apa hari ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kedai makan, projek, dan juga ada 2-3 projek lagi yang saya buat sekarang ni. Alhamdulillah, melimpah ruah Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Saya nak share sikit lagi. Sebab apa? Fakir miskin jagalah kita sekeliling kita ke orang luar bila ada masalah. Daripada segi barang dapur, sedekah, fitrah, keluarkanlah. Bagilah pada fakir miskin. Mereka memerlukan bantuan daripada kita. Okay? Aku komen dia orang. So, bila kata macam tu, hari ni, inilah hidup kita. Okay? Saya kadang-kadang aktif juga dalam majlis. Okay? Bila pergi majlis kenduri kahwin ke, perkampungan ke, apa ke. Yalah, kita pergi petang, konon nak balik tengah malam. Contohlah janji pukul 12. So, tapi dia tak pernah lah. Tak pernah call saya 3-4 kali ke apa, tak ada. Dia akan tanya, be okay? Saya akan jadi, okay. Pukul nak balik, tengoklah esok lusa. Okay. Dah. Kedai makan dekat mana? Kedai makan sini di Bukit Gambir. Bukit Gambir Ledang atau Bukit Gambir Tangkap. Hai Abang Bob. Okay. Dan lupa satu lagi. Semasa saya tempang, semasa saya susah lu, banyak bantu saya itulah Abang Bob. Ataupun lebih kenal apa? Asri nama. Asri Bob Asri. Okay. Abang Bob, abang kawasan Bukit Bintang lama dulu. Sekarang dah pencen dah. Banyak sangat tolong juga. Banyak juga tolong saya, banyak juga membantu saya semasa kena kat Damwangi, kena tahan tu kan. Yalah, kadang-kadang kita bela Melayu, tapi macam ni lah, last minute Melayu juga makan kita. Minta maaf lah, bukan semua, segelintir. Okay. Itu yang bila kita nak bantu orang, nak tolong orang, tengok-tengok lah. Tengok-tengok, bukan semua orang kita bantu. Kita tengok-tengokkan lah. Okay, tengok-tengok mana yang member kita yang baik, sahabat-sahabat yang kita yang baik. Jadi kita jagalah mereka dengan sebaik-baiknya. Buat masa ni Alhamdulillah, saya dapat anak-anak BA yang terbaik. Seperti Apa, VJ ataupun lebih kenal Wan VJ. Apa daripada Cincin, VJ daripada Tangkap, Sialang, Kampung Sialang tak silap. Fit, Botak, dan juga Baby girl. Dan juga yang lain-lain lah. Yang lain-lain maksudnya ada di luar kawasan, dalam kawasan Singapura. Okay. So kat sini saya nak cakap, hidup ni, yang mana belum kahwin lah, kahwinlah cepat. Rugi kalau tak kahwin. Okay, rugi tak kahwin. Bercinta setelah kahwin saya rasa lagi nikmat kot. Sebab apa? Betul-betul. Tak buang masa bercinta. Yes. Gaduh tu biasa. Okay, gaduh tu biasa. Saya pernah tengok orang-orang bodoh minta maaf cakap dalam Facebook, bila laki bini bergaduh bini hantam suami pam. Suami hantam bini. Tapi kan itu satu kerja yang bodoh. Kita menunjukkan kain kita yang bocor tu, tunjuk pada orang, aurat kita. Seumpama macam tu lah. Tapi kita bergaduh juga, bukan tak bergaduh. Kadang-kadang jelah saya ni bukannya betul sangat, angin cepat sangat. Kenapa kena panggil Long Tiger? Sangat-sangat cool lah isteri saya. Dia akan coolkan saya, akan cakap dengan bahasa-bahasa yang lembut. Walaupun saya masih marah lagi, dia akan cakap apa, tak apalah, pergi ambil air wuduk tu, pergilah solat dulu. Kan tenangkan fikiran awak. Saya banyak dapat masa, maksudnya dia akan cakap, okey lah, dia kata kalau awak rasa marah lagi, keluarlah, pergi lepak mana-mana dulu. Tak pernah bising.
dia sangat-sangat memahami saya. Sebab saya seorang yang tak suka stres. Saya tak boleh stres dan saya tak suka tekanan. Bila saya ada tekanan, mulalah saya jadi baran. Okey, kenapa dapat gelar long tiger? Saya suka bila orang tanya saya. Macam gini. Ada satu cerita, saya pendekkan Ada satu cerita, ataupun senang kata, ada satu taiko besar Cina. Dia pernah mengatakan satu perkataan, siapa berani mari angkatlah sama buah. Jadi saya pula berkawan dengan satu Cina lagi. Okay, Cina kota ni, dia panggil saya anak. Okay, sejarah-sejarah lama tak payah buka lah, kita cerita pendek kan. Bila kata Cina kota ni dalam keadaan susah macam tu, dia punya duit, bermakna dia orang ni share partner. Dia punya duit, dia punya apa, semua kena bank dengan kawan dia. Jadi Mangkuk Ayun ni duduk di Johor, yang kaki kecing dia, Johor, Gelang Batar tak silap saya. Jadi dia kata, siapa berani marilah angkat sama bawah. Okay, dalam masa sama Cina mana yang bapa angkat saya, yang mana ajar saya bab ekonomi, bisnes. Okay, yang mana Cina yang ajar saya banyak tentang kehidupan ataupun tentang bisnes ni. Cina ni dia pergi minta tolong dengan apa, kononnya brother lah kan. Adalah malam nak cakap banyak. Okay, setiap kali Cina ni minta tolong, dia orang minta 3,000, 5,000, 2,000, 10,000, macam-macam dia orang minta. Yalah, mentang-mentang Cina ni kaya. Dalam masa yang sama, satu hari tu Cina ni betul-betul drop. Bila drop, dia kata dengan saya, dia kata, saya minta tolong sama taiko-taiko besar semua pun pergi jumpa sama itu Cina tu kasih hantar balik semua. Dia punya kabel banyak besar. Macam Saya tanya dia guna kabel apa? TMB ke TM? Dia kata itu bukan kabel lah, ini kabel lain. Okey, tak apa. Rupa-rupanya inilah satu masalah yang bila orang kita ada nama, gilakan sangat duit, tamakkan sangat duit, dia ambil duit daripada Cina ni, dia pergi jumpa Cina sana, dia minta duit dengan Cina sana, settle, tutup kes. Saya dalam masa yang sama, saya tanya Cina tu macam mana, rupa dia macam mana. Dalam masa yang sama, saya pergi jumpa Cina tu direct. Okay, Johor tu top lah tu kelab ni. Saya pun tak nak sebut nama-nama kelab ni. Saya jumpa Cina tu, cerita. Bila cerita, Cina cakap apa? Kalau setekap budak mentah, dia kata macam lu, tak payah sembang lah. Okay, tak apa. Saya kata tak apa, bermakna you hebat lah, tak apa. Memang Cina tu pun tinggi lampai orangnya, tattoo penuh kan, konon taiko. Saya keluar, masuk kereta, dia botol-botol lalu depan kereta saya. Saya start kereta, saya langgar. Ini bukan nak cerita bagi PDRM apa cakap saya cabar, tidak. Ini cerita kisah benar. Saya langgar Cina ni. Saya langgar, saya reverse balik, saya nak naik atas badan dia. Bapa angkat saya yang Cina tadi datang, dia block dari belakang. Bermakna saya hantam kereta dia. Malam tu duduk cerita, Cina Singapura turun, Cina daripada Johor KL turun, cerita. Yalah, salah tak salah, betul tak? Orang yang salah tetap salah. Sebab saya cakap, bila kita benar, kita betul, Allah Ta'ala akan backup kita. Cina-Cina yang mana taiko-taiko semua datang, semua respect. Bermakna, wah, ini budak dia kata gentle hati kering. Lu betul-betul tiger. Dia sebut tiger, nama tiger tu melekat lah sampai hari ni. Mana-mana yang Melayu, brother-brother Melayu kenal saya, yang mana ayah-ayah lama yang kenal saya, Cina-Cina kenal saya, dia orang akan panggil saya tiger. Melekat tiger. Saya kat rumah nak sulung, jadi ada yang panggil Along, ada yang panggil tiger kan, ada yang panggil mamak gila kan. So melekat lah Along tiger. Jadi itulah sejarah dia. Nak cerita-cerita panjang lagi pening, jadi kita pendekkan. Ini kita nak cerita tentang life. So tadi cerita pasal nama tiger So panjang bebel. hari ni setelah saya berkahwin, berumah tangga, dapat zuriat, dapat anak, hidup ni sangat seronok. Seronok maksudnya bila kita faham, saling-saling faham satu sama lain, boleh bertolak ansur. Isteri pula boleh hormat suami, respect suami. Suami pula menjalankan kewajipan dengan betul. Yalah, saya pun bukan betul sangat, mungkin 70%, 80%, tapi alhamdulillah lah saya tak pernah abaikan isteri saya. Maksudnya apa pun saya tak pernah abaikan isteri saya. Lagi-lagi setelah dia melahirkan anak saya, zuriat saya ni kan, saya rasa amat bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dua-dua selamat, dua-dua sihat. So kepada yang getarkan saya malam ni supaya buat live macam gini pun, terima kasih kerana lu getarkan gua. Baby Tapi lu tunggu babe. Baby baru 30 hari.
Lu getar gua getar sama lu. Okey, jom. Kita tunjuk muka baby sikit. Siapa nak tengok tiger? Ni lah tiger kecil. Ini bukan tiger, ni. Okey. Ni baby saya. Okey. Nampak? Dia say hi. Dah cukup 30 hari. Okey. Senyum dia. Dah cukup 30 hari. InsyaAllah. Bukan mungkin. Kita dah confirm tadi Pada 22 bulan 2 saya akan buat keka anak. Jadi kepada sesiapa yang ingin support saya ataupun berjumpa dengan saya ataupun datang untuk kenal-kenal dengan saya, insya-Allah saya akan bagi satu nombor telefon. InsyaAllah boleh berhubung dengan Abang Long saya ataupun anak biang saya sebagai Abang Long. Boleh telefon dia, boleh minta location, dia akan bagi location lah. 22 bulan 2 2020. InsyaAllah kita akan buat keka. Jadi insyaAllah sesiapa yang nak datang, sesiapa yang nak support saya ataupun nak kenal-kenal lepak santai, insyaAllah boleh berhubung dengan Abang Long saya. Saya bagi nombor telefon Okey, siapa-siapa yang nak boleh berhubung dengan Abang Long saya. Sekali lagi saya ulang, siapa-siapa yang nak datang, nak lepak santai ataupun nak support, nak duduk dengan kita ataupun nak berjalan berjemaah dengan kita pun, insya-Allah. Okey, boleh berhubung dengan Abang Long saya, maksudnya anak biang saya. Okey. Ambil nombor telefon. 0111 27 65 329. Saya ulang sekali lagi 0111 276 5329. Okey. Nombor telefon ni khas untuk majlis je. Nama baby Aisyah Humairah. Khas untuk majlis je. Bermakna tak ada tentang Along, tak ada tentang apa bini saya lari, tak ada tentang bukan-bukan, tak ada, dia takkan layan. Bermakna untuk majlis nak datang pada 22 hari bulan 2 ni boleh berhubungan dia lah, boleh WhatsApp dia. Nama dia VJ. Dia mualaf tapi alhamdulillah pahaman Islam dia pun dalam dan juga dia pun seorang yang selalu berjuang untuk agama Islam. Okey. Nama baby Nama baby Siti Nur Aisyah Humairah. Okey, saya gabungkan Aisyah dan juga Humairah. Bermakna dua-dua nama isteri Nabi ni saya gabungkan lah. Bermakna Aisyah kan Nabi panggil dia Humairah. Bila Humairah ni saya gabungkan. Mudah-mudahan besok anak saya jadi salah satu apa? Contoh ataupun bimbingan agama di negara kita dan juga di luar negara besok. InsyaAllah. Jadi doakan saya. Buat akikah kat mana? Okey. Di Bukit Gambir. Buat akikah di Bukit Gambir. Doakan saya. Semoga saya terus dapat berjuang untuk Islam. Dan juga semoga saya terus dapat langkah ke hadapan untuk bantu mereka yang memerlukan. Dan malam ni saya tak nak cerita pasal orang lain. Sajad ke, abjad ke, apa ke, saya tak nak cerita pasal orang lain. InsyaAllah pasal sajad nanti saya akan fikir-fikirkan. Tapi itulah. Saya nak masukkan lagi. Saya cukup benci betul dengan Mujahid Rawa ni. Sia-sia dia jadi Menteri Agama. Minta-minta Allah Ta'ala timpa kalau dia bala. Biar boncik perut dia meletup lagi bagus. So, saya seorang je bebel. Jadi, sedikit sebanyak mungkin isteri tercinta saya pun nak cerita kot. Tak ada. Jadi, bolehlah sepatah dua supaya awak nak apa yang awak nak share, awak share kan. Tak adalah, malu lah. Share lah. Pengalaman. Tak nak lah. Tak nak cerita? Cerita lah sikit. Dia, nak cakap apa lah. Cakap je lah apa-apa. Tak ada apa lah. Hari ni kan hari ni kita punya kena getar. Cerita je lah. Cerita lah orang tunggu tak elok. Tak nak lah. Apa yang saya buat special cerita lah. Orang nak tahu juga. Dia suami saya ni, dia ni kan gangster kan. Tapi Wih. Apa benda ni gangster-gangster kan? dia tak romantik lah. Hai. Betul lah, awak tak romantik. Tak ada lah. Saya kecewa. Saya tak romantik. Tapi cara dia menghargai itu lain lah. Apa yang lain? Lain lah. Cerita lah orang nak dengar tu. Macam mana? Entahlah, tak tahu nak cakap. Kena cakap lah. Speechless. Ya, speechless but kena cerita lah macam mana. Dia kata saya tak romantik, saya kecewa. Tak romantik. Dah lah, gila. Ui. Tengok. Selalu cakap kasar je kan, baby kan? Tapi tak apa, dia sebenarnya hati dia sangat baik.
beli bagi macam-macam kat saya dengan anak saya. Jaga saya dengan baik. Tu je lah. Thank you lah. I love you. You love me tak? I hate you. Why? Dia kata I gila. Itulah asal garap hidup ni kita kena melalui pahit, manis, macam-macam lah. Daripada hasrat dengki hamba-hamba Allah ni ada, mengumpat mulut bawangnya pula, yang mengoyan dalam Facebooknya lain pula kan. Tapi saya bersyukur. Tu doa aku betul-betul. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala yang mana selama ni turun padan dengan saya ke apa, saya tak pernah tanda tangan minta dia orang 1 sen. Tapi kat sini wallahi saya bangga dengan satu orang. Satu hamba Allah ni, saya bukannya nak Cerita macam mana boleh kenal dengan dia lah yang urut saya. No. Tunggu depan pintu. No. Cerita dia gini. Pukul 4 pagi. No. Tipu ni bohong. Depan pintu Cerita pagar. dia. Saya rasa saya baru belajar guna WhatsApp. Tak. WhatsApp. WhatsApp lah. WhatsApp. Hai, ni Hamim ke? Dia ngurat saya. Dia WhatsApp saya dulu. Jadi dia ngurat saya, bukan saya ngurat dia. Okay, saya nak cerita sikit. Saya cakap hai, awak pergi call kenapa? Mestilah, kita bila orang cakap hai, mesti kita fikir siapa perempuan ni kan? Misteri no. Mana awak tahu perempuan? Sebab ada gambar. So daripada WhatsApp, satu WhatsApp tu lah. Okay, bergaduh, bertekak, bertunang, berkahwin, bercinta. Kita bercinta setelah kahwin. Rasanya pipin tangan pun tak pernah Pegang tangan pernah ke waktu bercinta? Tak pernah. Saya kalau jumpa dia mesti saya pegang tisu banyak. Tak kasi dia pegang tangan. Dasar anak orang Jawa ni kan. Takut nak pegang tangan, dia pegang tisu segenggam tu dia kepal gitu. Takut nak saya pegang tangan. Dia ingat lawa sangat dia ni. So hati cantik. setelah kahwin kita belajar banyak lah. Banyak benda yang Allah Ta'ala bagi kita pengajaran. Banyak benda yang saya belajar. Banyak Dan saya Banyak fitnah tu biasa kan. Mulut manusia ni lagi dahsyat daripada mulut Dajjal. Okey. Manusia ni lah akan mendatangkan Dajjal. Manusia ni lah akan merosakkan sesama kita sendiri. Manusia ni lah racun dunia. Manusia ni lah musibat di dunia ni. First time jumpa dekat pintu pagar you ini you. Pukul 4 pagi. First time, yes. First time jumpa dia, saya nak pergi jemput dia ni kat pintu pagar UiTM Raup. Yes, kat pintu pagar UiTM Raup. Saya rasa saya tunggu dari pukul 4 pagi. Kan? Saya dah cakap dengan dia saya keluar pukul 7. Sebab saya ingatkan Raup tu jauh. Yalah, dulu kita tak pandai guna Waze, location apa semua kita tak pandai kan. Cuma kita berpandukan papan tanda tu je. Dah lah sesat. Okay. Lepas tu kononnya takut benda tu jauh. Jadi bila saya pergi rumah benda tu dekat, 1 jam je. Daripada KL 1 jam je. So kena getah pukul 3 pagi tolak sampai pukul 4. Pukul 4 tidur depan you, padam muka aku. Tapi tak apa. Walaupun tunggu depan you pukul 4 pagi pun tak rasa rugilah, dapat juga akhirnya kan. Itulah yang sweet sangat konon. So bab lain apa pun tak ada. Kita sepahaman, saya rasalah kita sepahaman. Gaduh tu biasa. Biasa. Gurau kasar tu biasa. Tapi tak ada sampai babi kau, lembu kau tak ada. Kita orang bergurau kasar tu biasa. Sebab apa? Nabi pun bergurau dengan isteri. Tapi jangan dengan guna bergurau dengan kata kesat. Okay? Jadi idea buka kedai makan ni sebenarnya dia Nomi. Saya sebenarnya nak buka kedai spare part kereta. Okay? Saya nak buka kedai spare part kereta di Bukit Gambir ni. Sebab tak ada kedai spare part Islam. Saya kononnya nak buka kedai spare part Islam kat sini, kedai spare part Melayu. Tapi idea dia lah, dia kata sekali awak lepak dengan apa, ayanda sana, ayanda sini, abang sana, abang long sini. Dia ni mana kita bangun tidur je. So sekali makan dia kata dah dekat 700-800. Kan, hari makan luar je. Jadi dia pun cakap dengan saya, buka lah kedai makan. Baby tak sejuk bang, dia berpeluh-peluh dah ni. Baby ni kuat peluh. Sebab apa nak tahu? Abang Bob. Sebelum kita tahu yang dia mengandung, balik daripada umrah tu hari, makan durian. Okay, sebelum dia balik, lepas dia balik daripada umrah tu hari, saya beli musang king. Saya ni memang kuat makan durian. Jadi siapa-siapa nak jadikan saya anak menantu, pakcik kena ada kebun durian Bro, nak ni lagi? Boleh, tak ada masalah. Dia makan durian, setelah makan durian, banyak makan Ada lah 2-3 biji. Mana 2 biji? Banyak.
Lepas makan durian, besoknya saya balik-balik. Bagi hadiah. Hari ni makan durian, besok balik-balik dia bagi saya hadiah, kotak jam. Saya tanya dia, engkau buang tebiat apa? Dia meloncat-loncat macam apa? Macam Upin dan Ipin. Cakap dah macam toyol lah kau ni. Kenapa? Buka lah dia kata. Bila buka-buka saya ada test pen. Bukan test pen. Test pen. Bukan test pen. Habis? Pregnancy test. Test pen lah tu. Test pen tu tahu, elektrik punya. Tak kira lah. Ni pun elektrik juga. Spana elektrik tu. Sama, ni pun elektrik. So bila Apa kata test pen? test pen tu saya buka, tak mungkin. Hati kan tak mungkin. Saya tutup balik. Air kecil orang lain ni. Mengarut anggap. Ni mesti apa, test pen orang lain ni. Dia pula cakap dengan saya punya. Sudahlah, tak percaya. Dah petang sikit, tak puas hati kan. Siapa tak seronok nak dapat anak betul? Jom ikut aku beli test pen. Dia cakap nak beli test pen buat apa? Test sekali lagi. Okay. Dia kata apa? Awak ni ada lah, mana boleh beli test pen, dia kata. Jomlah beli yang digital. Beli yang digital dia tulis kat situ 2 minggu 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu lah. 3 minggu. So lepas 3 bulan makan durian lagi. Lepas masuk bulan ke-7 tu makan durian lagi. So nak beranak orang makan durian. baby ni hari ni nak keluar. Waktu balik dari Kuantan tu makan durian lagi. Bayangkan. Betul-betul terkeluar. Enak Tapi itulah. Dia berpeluh, dia kuat peluh. Mungkin tak tahulah, anak saya ni mungkin dia jenis macam saya kot. Saya letaklah aircon kat berapa biji pun tapi tetap berpeluh. Kecuali tak aircon nangis. Kecuali tak sihat. So itulah asam garam kita ni. Daripada sokongan-sokongan seperti Abang Bob, Abang Zul, dan juga Batu Bahat, Ayah Saleh. Dan ada lagi beberapa orang yang saya hormat sebagai tok guru. Saya respect mereka macam bapa. Dan tak lupa juga pada YB Razak daripada Gemas yang banyak sokong saya, support saya. Okay, daripada Selekeh Serabai contoh, bukan Selekeh apa pun, handsome juga, smart kan. Handsome Jadi dia kata kita sebagai lelaki dan juga sebagai orang yang banyak memberikan kebajikan semua, kena ada pakaian sistem kita sini. Jangan pakai macam gangster, jangan pakai macam orang hilang akal. Jadi itulah. So sekarang ni bila kata dah lahirkan baby, saya kena pakai baju pakoda. Pakoda babe, lu ingat apa, murah ke? Sejak dari bapak sejak jadi bapak, nampak? Pakoda. Nampak? RM48 tau. Alah, nak nangis pun tak nak pujuk. Wish, tolong sikit. Hari pertama dia dera saya kat kau. Hari pertama dia dera saya gila-gila punya. Sampai-sampai baby cebok saya, pampers saya, balut saya, bedung saya, semua saya. Perjanjian. Sampai seminggu saya tak boleh tidur. Tapi tak apalah, apa pun yang penting baby sihat. So itulah live kita orang. Nak bagi hadiah kan? Nak cerita banyak-banyak pun saya pun tak tahu nak cerita apa. Cuma itulah, hargailah isteri anda yang mana menghormati anda, yang sehidup semati dengan anda. Serius mati apa? Besok dia mati aku kahwin lain. Matilah dulu. Korang aja. Mestilah kita yang hidup teruskan hidup. Mana tahu Betul. kita awak mati dulu. Saya mati dulu tak apa, awak kahwin lain. Itu biasa, normal. Hidup ni yang mana hidup kita kena teruskan hidup. Bohonglah saya hidup semati. Laki mati takkan bini masuk dalam kubur, betul? Tak adanya. So hidup ni best. Seronok. Ada orang pernah tanya saya, Long dah ada baby ni awak takut ke dengan Long? Soalan kelakar. Kelakar sangat-sangat. Saya tetap dengan pendirian saya. Saya takut dengan Allah Ta'ala je. Hidupku, matiku, amalku, ibadahku adalah kerana Allah Ta'ala, bukan dengan manusia. Yang cakap banyak-banyak tak pandai. Tapi kalau saya cakap saya nak. Dia lebih kenal saya lah. Tapi insyaAllah lah, bila dah ada anak-anak ni, saya punya azam, saya nak banyak muhasabah diri, saya nak banyak relax. Dan insyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, mungkin pekerja kedai semua dah cukup, saya akan keluar berdakwah, bertablik, dan juga lebih dekatkan diri saya dengan Allah Ta'ala. Cinta dunia maka binasalah kamu. Cintakan Allah maka Allah akan bagi segala-galanya. Yang tanya lelaki perempuan? Lelaki 20 kan? Apa dia tanya umur pula ni? Aduh, hai. Kawan 40 dah umur dia. come on, 13 tahun. Tak bergeram. Okay. Bulan 8 bulan 2 ni cukup genap lah 31 tahun. Ingat birthday sendiri. Yes. Alamak. Abelah. Tapi pada sahabat-sahabat tak
tahun ni tak ada sambut-sambut birthday sebab saya tahun ni saya jaga anak. Jadi manalah tahu kan. So birthday tak ada tahun ni sebab simpan duit untuk buat kekah. So tahun ni cukuplah 31. Berapa hari lagi Ni dah 2 hari bulan. 2 hari bulan. Oh my god, lagi 6 hari. Oh, birthday awak. Lagi 6 hari cukuplah, genaplah 31 tahun. Saya dah bagi awak hadiah dah ni. Dah tua dah. Nah. Okay. Hadiah. Tak tahu bila janji Allah Ta'ala, Allah akan sambut kita balik ke sisi Allah Ta'ala. Kita kena percaya. Hajal maut ni kerja Allah Ta'ala. Okay. Dunia ni adalah tempat tumpangan sementara saja. Okay. Akhirat jugalah tempat yang sebenar-benar tempat untuk kita. Ya, plan untuk birthday dia. Saya nak pesan satu benda pada semua sahabat-sahabat. Kat muka bumi Allah Ta'ala ni perlukan IC. Warga negara ke, pendatang ke, IC merah ke, IC biru ke, hijau ke, kuning ke, pink ke. Ini dunia. Hukum manusia yang jadikan. Okay, undang-undang manusia yang cipta. Tapi ingat, kita jangan sampai lupa diri. Bila kata kita rakyat tempatan, kita nampak agama Islam yang lain, pendatang ke apa, kita yang menghina mereka. Sebab apa? Kita semua adalah pendatang di muka bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar kita kat muka bumi ni untuk kenal bumi, untuk kenal Allah, untuk kenal siapa diri kita, untuk menjalankan amal ibadah perintah Allah Ta'ala. Jadi jangan sombong bodoh. Nyanyi lagu sekali. Orang yang sombong bodoh ni bahaya. Okay, sebab kita takut kita ni jatuh kafir. Okay, itu yang kita nak. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya yang upaya untuk ku melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah, rahmat Allah. Jadi itulah. Nak cerita banyak-banyak, saya pun tak tahu nak cerita apa. Tapi sebagai tanda penghargaan, ini bukan nama menunjuk. Saya bukan Datuk Alif Syukri atau bukan Sajat. Tapi bila sahabat saya buat permintaan, saya nak bagi sikit lah. Aduh, hai. Sebagai tanda cinta, kasih sayang kan. Alah, sweet sangat. So Tiba-tiba sweet. Ada apa-apa kan? yes, sayang borang. Ni gelang yang ketiga Jangan minta lagi. Ni hadiah sebab awak melahirkan baby. Wah, dapat hadiah lah. Yes. Ni hadiah. Ni tiruan tak? Hey, come on 916. And cincin. Sekuti cincin. Cincin dah 3-4 butir dah. Okay. Okay, saya beli couple. Ni bukan nak menunjuk minta maaf cuma share. Ini hadiah untuk baby girl saya. Siapa yang suruh awak nyanyi je tu? Apa? Nyanyi apa? Hindustan satu. Oh, Hindustan. Hindustan ni nak kena pergi ke Afghanistan atau Afghanistan, dapatlah Hindustan. Baby tak ada pakai lagi. Okay, ini untuk baby. Dan gelang ni pun untuk baby. Okay. Nyanyi lagu untuk isteri. Nyanyi lah. Ni untuk baby girl juga. So insyaAllah waktu kekal kita boleh pakaikan dia. Dulu awak usia saya nyanyi lagu Hindustan kan? Ya ke? Lagu Cinta Mohabbatin tu. Ya. Siapa lagi? Okay, tak apa. Kita pakai sekejap. So hadiah yang last kali sama dengan my mom. Mom satu, awak satu. Wow. Rantai. Ni nak suruh saya kena potong leher ke? Siapa berani potong leher bini long tiger, mana dia hebat lah tu. Aduh. Ni macam-macam bagi ni ada something wrong ni. Okay, rantai. Aduh, dah macam apa dah? Datuk Alif Syukri, awak jutawan, belagak-belagak. Ini bukan belagak, ini Boleh buat tasbih ni. sebagai tanda cinta pada isteri. So, dan tak lupa juga, ini beg ni saya pergi beli dengan Abang Bob. Abang Bob, terima kasih Abang Bob kerana awak banyak temankan saya untuk shopping di KL, untuk dapat belikan beg untuk isteri tercinta. Ini beg untuk isteri saya juga. Okay, sebagai tanda penghargaan. Alah, comel. Okay. Sweet pula. So itulah. Saya pun nak bagi hadiah lah. Macam mana pun kita Ni jahat, hadiah untuk awak. macam mana pun kita jahat, macam mana hebatnya kita dengan bini, kita tetap kena merendahkan diri. Sebab apa? Bini jaga makan minum kita, pakaian kita, Abang Mok cakap, segala-galanya. awak pandai nyanyi lagu Hindustan. Cepatlah nyanyi. Push. Cepat. Lepas tu, kepada bini-bini yang kurang asam, tak pandai respect suami, belajarlah respect suami ya. Permintaan. Okay. Permintaan Adik, diorang kacau ni dik. Apa ni? Dia dah bangun. Dik, tolonglah backup lady. Cakap dia tak pandai nyanyi. Ketat. Aduh, diorang kacau lah.
Apa lagu saya nyanyi waktu saya murat awak? Lagu tu Hamko Hami Sekai. Saya cakap saya suka dengar cerita Okey. Maubatin. Sikit lah, sikit lah. Tak nak lagu tu? Sikit. Bukan lagu tu, lagu Apa lagu? lain. Lagu Lagu apa? Tom Hee Ho. Awak tahu kan lagu tu? Dah pening dah. Aduh, buat permintaan lagu pula kita ni. Aduh, hai ahli-ahli surau ni minta lagu Hindustan. Jam lah. Cepatlah. Okey, nyanyi yang awak tahu. Yang selalu awak nyanyi tu. Aduh. Saya memang tak pernah nyanyi lagu Hindustan. Saya declare ni. Bohong, dia selalu dengar lagu Hindustan. Baby. Tolong Didi. Oi, wake up. Jangan action lah, Long. Aduh. Nyanyilah lincah. Nyanyi Sikit Nak tidur mana? Sikit tak apalah, sempena kita alang-alang cerita tentang live ni, tak apalah, saya payung sikit lah. Okay. Lepas ni jangan minta lagi. Lepas ni siapa minta nak dapat penumbuk. Rekod. हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो. Okay, dah cukup. BJ. Kau Nes. Kopi O, Patang. awak tolong sikit My baby bukan Nes tau, Pasembal. Okay, apa pun terima kasih kerana sudi dengar apa tentang kehidupan kami sedikit sebanyak. Walaupun tak sempurna, cerita dah ada bengkok-bengkok sikit je lah. Kita nak cerita benda ni bukan senang. Okay, tapi itulah life yang paling sangat-sangat sweet setelah kita berkahwin, kita belajar bercinta. So, hidup susah sama-sama. Biasalah tu kan. nombor 2, kita jangan buka keaiban suami kita di dalam laman sosial dengan member. Ada Jangan pula share. Okay? Jangan share dengan apa bukan ni. Sebab apa? Suami kita adalah rahsia kita, selimut kita, kain kita. Jadi kita simpan rahsia suami tu elok, dan suami pun sama, simpanlah rahsia isteri kita tu seelok-eloknya. Live jom. Okay? So, siapa? BJ. Nak live? Boleh. Saya bagi. Awak cabar saya kan? Boleh ke? Bukan tak boleh. Tapi sekarang setahu saya dah tak boleh live dah. Dia boleh dah pandai. Dia tahu kita dah tak boleh live. Apa gara-gara ni dia pandai nak ajak kita live. Boleh jalan lah. So, itulah cerita dia. Okay? Apa pun Lagu damai pula. Siapa? Rapi Abdul Rahim. best. Hidup ni best. Best sangat-sangat. Dan saya mengasah diri saya balik ke jalan Allah Ta'ala, dan juga mula balik asah diri saya dalam Islam setelah saya berkahwin, setelah saya jatuh bangun semula. Okay, start hari tu sehinggalah hari ni, saya lebih suka membaca kitab. Jangan tanya dia keluar kawasan ke tak birthday dia. Okay. Hobi saya membaca kitab Imam Al-Ghazali. Itu adalah hobi saya. Saya sangat-sangat suka membaca tentang sejarah ulama, sejarah Rasulullah, sejarah Islam. Bilakah Islam diwujudkan oleh Allah Ta'ala? Bilakah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW untuk mengharamkan benda-benda yang sepatutnya diharamkan? Saya suka baca. Saya suka baca kitab. Okay? Dan kat sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada Abang Bob. You my best brother. Abang Zul, awak musuh ketat saya, dan juga awak abang yang saya sangat-sangat sayangkan. Bapak dah dia. Okay? Dia tak mengaku dia tua. 50 lebih umur. Tak sedar diri. Kan anak Cina tua tak sedar diri sebenarnya. So, yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mak abah yang selalu doakan saya, yang selalu sangat berikan saya semangat, sokongan. I love you mom, I love you dad. Jaga Nestle elok kalau tak patang kemuncul. Tanpa mak,
Nanti kau biji. Tanpa mak, tanpa abah, siapalah saya ni di muka bumi Allah Ta'ala ni. Tanpa tunjuk ajar mak dengan abah, siapalah saya ni. Saya mohon pada mak, abah halalkanlah makan minum saya. Jikalau saya ada terkasar bahasa, terkurang ajar dengan mak dengan abah selama ni, saya mohon maaf, mohon ampun. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Mak, minta mak halalkan susu yang saya minum selama ni. Kerana saya takut. Saya takut bila mak tak halalkan setitik susu tu, saya akan dijilat oleh api neraka. Jadi saya tak pernah tengok mak bapak yang sebaik seperti mak dengan bapak saya, yang selalu sangat berkorban untuk saya, sehingga mereka jualkan harta mereka untuk saya. Banyak sangat mereka berkorban. Sebab dulu saya selalu menyusahkan mereka. Saya selalu sangat suka campur hal orang. Saya selalu sangat suka bergaduh, bertumbuk. Jadi saya kecewa lah dengan apa yang dah berlaku. Sampaikan mak bapak saya kena jual segala-galanya untuk saya. Simpanan mereka habis untuk saya. Saya menyesal. Saya menyesal. So hari ni penyesalan saya tu mungkin lambat, tapi Allah Ta'ala masih bagi saya peluang untuk melihat mak bapak saya, walaupun mereka masing-masing jauh dari sisi saya, tapi di depan mata saya, di dalam hati saya mereka selalu. So Nama baby Aisyah Humaira. Abah seorang yang sangat-sangat best. Abah tak pernah mengeluh untuk cari setitik sesuap nasi, dan juga habiskan titik perlu dia untuk kita dapatkan nafkah, untuk membela kita, menjaga kita, membesarkan kita, sehinggalah jadi macam ni. Besar ni semua. Darah daging yang saya ada ni semua adalah hak mak dengan abah, bukan hak saya. Tanpa mereka, siapalah saya? Jadi kepada yang ada anak tu, makcik-makcik, pakcik-pakcik, sayangilah anak anda. Bila makcik-pakcik tak bagi mereka pendidikan yang betul, tak jaga mereka dengan betul, maka mereka bila besar besok jadi kurang ajar. Jadi jangan salahkan anak, salahkanlah diri sendiri. Yang suka buang anak kat tepi-tepi tu, bertobat-tobatlah kepada Allah Ta'ala. Ni amanah. Bukan senang nak dapat. Saya sekian lama saya kahwin, balik umrah ni barulah saya dapat cahaya mata ni. Inilah rezeki Allah Ta'ala bagi ni. Terkabul juga doa kita selama ni. Okay? Kita pergi umrah menghadap Allah Ta'ala tu untuk kita insaf, taubat. Bukan balik dari umrah tu makin jadi bukan-bukan. Jadi kita yang mana dah pergi umrah tu, pakcik, makcik, akak, adik, abang, dah jejak kat sana tu, balik sini jadilah manusia yang berguna. Okay? Jangan kat sana lain, kat sini lain. Sebab apa? Ingat, kifarah Allah Ta'ala tu sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Saya tak boleh nak cakap sebab saya dah pernah rasa mati. Semasa saya accident, saya dah pernah rasa mati dan hidup balik. Okay, saya accident pukul 12.45, saya ingat lagi. Pukul 2 lebih baru orang datang tolong saya. Saya dah rasa mati dah. Dah mati, hidup balik. Jadi ingat, sakaratul maut sangat-sangat sakit dan sangat-sangat perit. So apa pun, terima kasih kepada yang menonton. Sesiapa yang rasa nak datang, nak kenal dengan saya, nak menjalankan silaturahim, ukhuwah, ataupun nak datang sama-sama support ke KK anak saya ni, insyaAllah boleh WhatsApp ataupun call abang long saya tadi, Vijay. Jadi insyaAllah dia akan aturkanlah semua, ya. So satu lagi, yang terakhir, saya tak pernah kecewa dapat anak BA seperti awak Vijay, walaupun awak hitam. Okay. Saya sangat bersyukur. Saya dah feeling kan ni. Saya sangat-sangat bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi saya seorang anak BA yang sangat-sangat taat pada ayanda dia, dan juga seorang anak BA yang pegang teguh pada kata-kata ayanda dia dan ambil alih. Sejuk tangan saya. Kalau mak yang lahirkan awak sejuk perut, tapi saya cakap sejuk tangan saya. Sebab apa? Saya yang naikkan awak kan. Dia ambil alih tempat saya dalam kebajikan. Apa? Terima kasih apa? Ayab dan juga guru-guru Ayab yang lain, dan juga kepada Fit kerana menjalankan amanah, kerana Allah Ta'ala membantu pada orang-orang yang tertentu yang memerlukan bantuan. Terima kasih. Teruskan amal. Teruskan jalankan kewajipan kerana Allah Ta'ala. Dan tak lupa juga salah seorang sahabat saya, orang Tinam, poyo, belagak, panjang, tinggi, gigi ngongak. Okay, panjang. Walaupun awak seorang anggota, okay, kadang-kadang awak punya poyo tu kan buat sakit hati saya. Okay,
Semoga Allah Ta'ala melindungi awak panjang. Saya sangat-sangat sayangkan sahabat-sahabat saya. Lagi-lagi awak panjang. Walaupun awak pakai 125 warna kunyit. But I love you. Alamak. I love you VJ. You love me tak? I love you apa Fit and panjang. And terima kasih kepada bini-bini mereka juga. Si Merah, bini VJ, bini botak. Lupa nak cakap pasal botak. Kau ni memang susah lah botak. Kesian dia. Kan? Cuti lah. Terima kasih lah sebab awak semua memahami suami-suami awak bila keluar dengan saya pergi ke majlis ke apa, awak semua tak pernah kongkong mereka. Awak semua izinkan mereka untuk follow dengan saya, berjuang ataupun kita mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah. Terima kasih akak-akak semua. And sekali lagi terima kasih kepada awak kerana sudi hidup Siapa awak? sebumbung, sekatil, setilam dengan saya kan. Walaupun saya ni handsome lebih sikit. Jadi Handsome ke? terima kasih lah. So soal tak romantik tu saya tak puas hati. So anyway, Hari ni je baru dia romantik. terima kasih saya ucapkan pada semua yang menonton. Terima kasih sangat-sangat kerana selama ni follow saya, support saya. Ada salah silap, mohon maaf, mohon ampun daripada kita sekeluarga. Tunjuk ajarlah kami. Dan saya minta lagi jasa baik ayah-ayah lama, tok ayah yang mana abang-abang lama kalau kata kami ada buat silap ke apa, tunjuk ajarlah kami. Tapi demi Islam, demi agama, demi bangsa, insya-Allah wallahi kami akan sanggup buat apa saja. InsyaAllah itu pegangan kami. So ada apa lagi nak kata? So jom kita enjoy. Terima kasih lah pada sahabat-sahabat suami saya, Abang Wan, Apa, Botak. Selalu tolong dia. Kadang-kadang dia ni gila sikit kan. Susah kan. Yang paling selalu kena marah Abang Wan lah, VJ. Awak rasa simpati dengan dia? Tak, kalau dia kena marah dengan awak, Kak Long, tadi Long tengking saya. Badan besar macam gorila, kulit hitam macam apa, tar, hati kecil, mengadu. Begitu buruk sifat awak. Saya baru tahulah VJ. Tapi tak apa, I love you VJ. Terima kasih. Okay. Terima kasih juga kepada suami saya yang dah banyak berkorban tenaga, masa. Kadang-kadang tak tidur cari rezeki kan untuk saya dan anak saya. Salah sedihnya. Okay. Ni kenapa nak sedih-sedih ni? Saya tak sedih. Okay, tu je lah. Kalau ada salah silap ke apa, kalau dia buat silap, sila tegur dengan cara yang baik. Saya kadang baca komen sakit hati juga. Itu biasa. Manusia ni rambut sama hitam, hati tak sama kan. Tengok jari tangan kita ada bulat, pendek, panjang, betul? Bengkok, tegak, lunjung. Jadi itu biasa. Manusia ni pun sama. Ada yang akal pendek, ada yang tak ada akal. Yang tua tu lagi lah sakit hati kadang-kadang. Tapi tak apa. Pakcik-pakcik terima kasih, abang-abang terima kasih. Yang mana komen maki amun saya pun saya tak pernah heran. Dulu kan? banyak lah kan. Saya sangat-sangat berterima kasih kerana cuci dosa saya. Okay. Dan satu lagi, yang pandai-pandai komen ni kadang-kadang suruh mereka buat kerja. Mereka tak rasa macam mana saya buat kerja. Yelah. Daripada sini saya turun cari seseorang untuk mohon maaf, untuk ambil dia hantar ke balai ataupun buat kerja susulan lanjutnya. Maksudnya kita duduk cerita cara elok apa semua. Duit tol, duit minyak adalah duit makan, semua duit kita. Tak ada satu sen pun duit orang. Jadi kita tak pernah minta dengan orang pun. Apa pun itulah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada follower-follower saya. So sekali lagi saya mohon maaf jikalau di kedai saya makanan ada kurang sedap ke, kurang menarik ke apa. Saya mohon maaf sangat-sangat. Apa biasalah, kerajaan Malaysia tak nak buka calling. Jadi kita nak dapat pekerja pun susah. Jadi faham-faham lah orang Melayu kita kan, kerja macam mana. Kerja 2 hari ketiga tak nak kerja. Jadi kerajaan tolonglah buka calling cepat-cepat. Sarawak Koma tu siapa? InsyaAllah. Saya janji saya akan cipta satu menu sangat-sangat special. Sup padu. On the way. Lagi? And Nasi lemak. nasi lemak baby viral. Tahu tak kenapa baby viral? Sebab kedai tu sebenarnya bukan apa, saya bos. Ni bos. Saya pun bukan bos. Ya, setelah dia mengandung, okey, baru kita duduk bincang apa semua, saya nak buka kedai makan. So saya cakap, okey, ini rezeki anak saya. Jadi inilah abang viral, ni baby viral. So nasi lemak baby viral. Jadi semua kena try. InsyaAllah kita akan start mulai
8 hari bulan. Okey, hari lahir saya. Kita akan start nasi lemak baby viral. Berbagai lauk, ada pilihan dan harga yang berpatutan. InsyaAllah. Jadi kalau kata pasal makanan ke, pasal kedai, pasal pekerja atau pasal apa-apa yang mana tak kena, saya mohon maaf, mohon ampun. Tunjuk ajarlah kami. Kami ni pun insan yang lemah, yang selalu melakukan silap. Apa pun terima kasih. Hargailah isteri anda. Jagalah rumah tangga anda. InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga anda. Rumah tangga akan jadi lebih harmoni. Okey? Okay. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini apa? Dan terima kasih kepada member yang getah saya.